Okey, hai. Assalamualaikum semua. Hai, 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 hai. Kiwa. Okey, hari ni Mama nak sembang sikit. Nak share something sikit. Hai Tuti. Waalaikumsalam. Hai Iza. Waalaikumsalamnya. Hai. Okey, inilah business partner Mama dalam Miracle yang sangat-sangat supportive. Okey, sihat ke semua? Okey. Okey, Tuti Rohaiza, business partner Mama daripada Lundu Sarawak, Iza ataupun Miracle Lumut. Okey, business partner Mama dekat Lumut lah. Okey. Dan Rosmina adalah business partner Mama dekat Penang. Waalaikumsalam, sihat. Okey. Alhamdulillah sihat. Okay. So, hari ni Mama nak share, okey, 4 halangan perubahan dan kejayaan. Okey. Sebab bila kita nak berubah ni, kita nak berubah ke arah yang lebih bagus, kita nak berubah ke orang kata berubah ke arah yang lebih positif, yang positif, ke arah kejayaan ni, dia mesti je ada halangan. Okey, macam sengit, dia macam sengit. Okey, dia mesti ada halangan. Okey, tak kira besar ke kecil ke halangan tu kan. Tapi ada je orang yang bila dia nak berubah ataupun dia nak tempuh kejayaan, mudah je. Okey, rezeki masing-masing, okey, dugaan masing-masing, cabaran masing-masing kan. Okey, so mungkin bila dah berjaya tu baru dia dicabar ke macam mana tu, wallahu alam kan. Tapi setiap manusia dia ada tempuhan dan halangannya masing-masing. Macam ni macam sengit je kan. Okey, dia ada apa? Macam Mama cakap tadi lah, ada halangan, ada tempuhan dia masing-masing kan. So, tapi itu adalah halangan dia, mungkin dalam berbentuk bisnes dia ke apa ke, produk ke apa ke kan. Okey, tapi yang hari ni Mama nak share 4 E. Okey, E. Okey, E. E for elephant. Okey, 4 E. Halangan perubahan dan kejayaan daripada attitude kita, sifat kita. Okey? Okey, alhamdulillah semua sihat. Yes, Miracle Lumut Manjung Setiawan boleh cover. Nampak tak? Semua jajahan Lumut tu dia pegang. Okey, orang-orang Penang boleh cari Rosmina. Hai Syuhada. Hai Sharifah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. So, E. Tadi orang kata nak bagi E tu ada 4 kan? 4 E. Okey, 4 E. Yang pertama, okey, E yang pertama adalah enak. Okey? E yang pertama adalah enak. Sekejap, Mama tulis enak. Okey, so senang untuk korang kan? Okey, E yang pertama adalah enak. Okey, enak macam mana? Dia dah rasa selesa. Okey, mungkin setengah orang bila dia nak berniaga, dia nak ubah kehidupan, dia ada turning point dia. Okey, dia ada big why dia. Okey, setengah orang tu big why dia tu sesuatu yang kebengangan dia tu. Sesuatu yang dia bengang sangat. Apa saya tuduh Mama sengit ni hari ni ya? Merata-rata pergi sengitnya. Okey, dia kebengangan dia tu kan. Okey, contoh macam dia
dia hadapi sesuatu dugaan yang mana dia hidup susah, tiba-tiba hidup susah, ataupun memang hidup susah dah, yang dia tak nak dah hidup susah, itu adalah satu kebengangan dia yang dia nak buat turning point. Okey, tapi yang enak ni, yang mana dia memang ada kejaya, dia ada kerja hakiki, dan suami dia pun ada kerja yang berjawatan. So dia tak ada masalah kewangan, tapi dia nak berniaga sebab dia seronok nampak orang berniaga, dan dia ada modal. Kan? So bila dia tak ada big why, yang mana sesuatu yang push factor dia untuk dia berubah ataupun berjaya, dia rasa selesa. So dia antara katanya yang mudah, dia macam buat ala kadar. Sebab dia rasa senang, dia rasa enak, dia rasa selesa dengan keadaan dia sekarang, yang tak memerlukan dia nak berbuat sungguh-sungguh. Dan berbanding dengan orang yang mana dia, walaupun dia ada kerja hakiki, dia senang, dan dia ada suami yang bekerja juga, tapi dia ada satu big why yang dia nak capai. Okey, yang dia kata aku mesti dapatkan benda ni dengan usaha aku sendiri, dengan bisnes ni. Nampak tak? Dia ada push factor kat situ, dia ada big why dia kat situ. So dia tak ada enak ni, dia tak ada nak rasa macam relax ke apa semua, tak ada, tapi dia terus buat, berbanding dengan orang yang macam ni, kan? So bila you rasa enak, you memang tak dapat perubahan apa-apa dalam bisnes, you tak dapat apa-apa kejayaan dalam bisnes, sebab you buat asal boleh. Dia macam tu, kan? Itu adalah E yang pertama, enak. Okay, so guys, ada juga tim mama yang bekerja, yang ada kejayaan. Okay, so kalau you all ada something push factor korang, yang mana benda tu memang korang nak kejayaan tu dalam bisnes ni, buat betul-betul. Okay, jangan mudah rasa selesa. Sebab bila you rasa selesa, itulah saat you akan jatuh. Serius Mama cakap, bila you rasa selesa, you akan leka. Bila you leka, you mula akan jatuh. Itu dia. Okay, itu E yang pertama. Okey, kita pergi kepada E yang kedua. E yang kedua adalah ego. Okey, ego. E yang kedua adalah ego. Mama tulis lagi. Yang kedua adalah ego. Ego ni, okey, dia belagak. Okey, dia belagak, dia rasa macam ego ni dia macam banyak kategori. Okey, mungkin dia rasa setengah orang dia rasa muda, dia muda dan dia berpelajaran. Okey, jadi bila mama yang berumur ni, yang tak ada apa-apa sangat pengalaman apa semua kan, dia rasa macam dia lagi pandai. Itu satulah ego, dia belagak pandai. Okey, setengah tu dia ego, dia tak nak belajar, dia rasa dia dah pernah buat bisnes online. Okey, ataupun dia memang berasal daripada ada perniagaan. Okey, sekarang nak buat bisnes online, dia rasa macam dia tak perlu nak belajar, dia dah cukup pandai. Okey, ego tak nak belajar. Okey, ego tak nak terima ajaran orang ataupun ilmu daripada orang, dia rasa dia dah cukup bagus. Okey, ego macam bodoh sombong, macam tu kan, tak tahu apa-apa tapi belagak tahu. Ego rasa macam aku boleh buat lah, tenang je, aku ada modal, aku boleh niaga. Tak semua orang ada duit dia boleh berniaga. Tak semua orang ada duit dia pandai berniaga. Dan tak semua orang yang tak ada duit tak pandai berniaga. Okey, setengah orang dia berduit tapi dia tak berapa pandai berniaga kan. Okey, jadi dia bermula daripada bawah, dia bertatih sedikit demi sedikit, dia simpan, lama-lama dia upgrade. Itu yang paling bagus sebab dia melalui proses dari bawah. Okey, bila dia melalui proses dari bawah, dia tahu A to Z macam mana struggle-nya dia naik sedikit demi sedikit, dan kat situ ego dia terhakis. Tapi ada juga orang yang bermula daripada
pertengahan ataupun agent ataupun mini stokis pertengahan, dan diorang willing to belajar. Okey, ada je orang macam tu. Okey, tapi bila you ada sifat ego, you takkan ke mana-mana. Okey, sifat ego maknanya susah untuk you terima pendapat orang, susah you nak terima orang punya ilmu, orang mengajar, susah you nak orang kata nak bergaul dengan orang. Bila you ada perasaan ego ni, orang pun susah nak orang kata nak rapat ataupun nak berukuah dengan you lah. Bila you ada sifat ego ni, orang macam oh, malas lah dengan dia ni, tak best lah. Nampak kan, dah ada gap kat situ. So dalam bisnes ni, bila silaturahim ni terjejas, dia akan efek money magnet, orang kata magnet rezeki kita. Silaturahim ni adalah rezeki juga. Okey, dan sifat-sifat macam ni juga boleh buat kita block rezeki. Okey, itu adalah E yang kedua, ego. Okey, dia pergi pula kepada E yang ketiga. E yang ketiga adalah enteng. E yang ketiga adalah enteng. Enteng tu macam mana? Macam cakap Indonesia lah pula enteng ya. Enteng ni dia macam, dia segala benda dia anggap mudah. Segala benda dia anggap mudah. Anggap macam tak berat, nanti-nantilah macam tu kan, anggap macam tak penting, nanti-nantilah. Okey, macam contoh sepatutnya hari ni tim kena submit report. Okey, sepatutnya sebelum 31 ataupun 1 hari bulan tim kena submit report. Tapi anggap mudah, nantilah, kejap lagi lah, petang sikit lah, tak apa, keram malam keram boleh, esok boleh lagi, 1 hari bulan boleh. Last-lastnya tak buat, tak hantar sebab lupa. Bila kita tangguh, kita anggap mudah, jadi lupa kan. Kita anggap nanti, sat lagi kita buat, terus kita lupa. Kita anggap mudah. Kita rasa macam nanti kan. Bila sifat enteng ni, seolah-olah you tak serius. Okey, seolah-olah you anggap benda bisnes yang you buat ni tak serius. So duit pun tak serius lah nak datang dekat you kan. Bila you tak serius, okey, you tak serius, of course you juga tak fokus. Okey, bila tak ada keseriaan di situ, kesungguhan tu tak ada kat situ, okey, rezeki pun susah nak datang kat kita. Okey, susah kita nak berubah. So kita kena berubah jadi orang yang lebih bersungguh-sungguh. Okey, yang mengambil berat semua benda. Kadang-kadang kita rasa macam benda ni tak perlu. Alah, benda ni tak ada apalah, kecil je. Kadang-kadang benda yang kecil ni lah kita biarkan dia akan jadi besar. Contoh api kan. Dahsyat. Mau punya perumpamaan api. Okey, contoh api daripada kecil, okey, kita jadi kawan, bila besar jadi lawan. Nampak? Kecil-kecil lagi tak apa, tapi kita biarkan dia akan merebak, habis satu rumah terbakar. Kita biar terbakar satu rumah, habis satu teres rumah terbakar. Kan? Itulah ibaratnya kan. Dahsyat kan perumpamaan mama ni kan. So jangan nak anggap sesuatu benda tu enteng sangat. Okey? Dan jangan juga sesuatu benda yang simple kita susahkan. Benda yang kita boleh mudahkan, kita mudahkan. Tapi jangan kita susahkan. Tapi dia kena pandai lah apa yang benda yang you rasa mudah, tapi sebenarnya benda tu you kena ambil, you kena percepatkan dan buat ambil berat. Dan perkara yang memang mudah tapi tak perlu you nak ambil berat, yang benda tu boleh senang settle. Macam tu. Tak perlu nak sampai ke panjang jalan. Sepatutnya dia boleh pergi kod jalan shortcut ni 5 minit boleh sampai, tapi you nak pergi pusing sana, pusing nak you turn balik 20 minit baru sampai. Buat apa? Benda yang mudah boleh shortcut, kita shortcutkan. Benda yang mudah boleh kita percepatkan, macam tu kan. Okey. So E yang keempat, okey,
Thank you Sharifah. Terima kasih banyak-banyak. Sharifah memang selalu support Mama kan. Okey, yang keempat adalah emosi. Yang keempat adalah emosi. Okey, semua manusia ada emosi. Kita manusia kan, of course kita ada emosi. Kita ada rasa gembira, bahagia, seronok kan. Kita ada rasa sedih, kecewa, susah hati, rasa rendah diri. Kita ada rasa marah. Kita ada rasa marah, kita ada rasa geram, kita ada rasa sakit hatinya di sini kan. Kan kita ada rasa benci, rasa tak suka kat orang, rasa menyampah, rasa meluat. So segala-gala emosi manusia ni ada. Okey, jangan kata tak ada, saya tak ada emosi. Kan? Saya tak ada emosi. Itu payahlah sikit kan. Okey, so kita memang manusia, kita ada emosi. Tapi emosi ni kalau kita berniaga menggunakan emosi, okey, kita menggunakan emosi, tambah-tambah emosi yang negatif, emosi yang membenci, emosi yang marah, emosi yang amarah, dia akan buat you punya energy down. Dia akan buat magnet rezeki you down. Dia akan buat aura you down. Dia akan buat apa orang kata, penampilan kita nampak tak ceria, tak best apa semualah. Okey, dia akan jadi orang kata blok rezeki kat situ. Okey, tapi bila you berniaga, okey, you berniaga, you facing something dengan rasa seronok, dengan rasa bahagia, dengan rasa berlapang dada, dengan rasa passion, okey, passion on what you doing, apa yang you buat dengan passionate kan. So you akan rasa mudah. You akan rasa macam senang je you buat. Padahal orang kata, ya, dia boleh buat benda tu. Ya, sebab you suka. You memang minat benda tu. Your passion kan. Dan you buat dengan berlapang dada. You buat dengan rasa yang tenang. So mudah je untuk you buat sebenarnya. Okay, contohlah you ada presentation dan ada 10 orang yang nak tengok present you ni, orang yang you nak present ni, 10 orang, dan orang-orang ni mungkin daripada negara-negara lain. Okey, contoh, okey, you buat presentation dan you yang seorang kena berdiri kat depan nak present kat diorang. Okey, tapi bila emosi you tak stabil, you tengah bengang, you tengah ada rasa amarah, so bila presentation tu you deliver pada mereka tak sampai, tak ada, dia orang macam rasa macam konten tu bagus, mungkin ialah bagus, tapi emosi tu dia orang tak boleh nak rasa kan. You ni seronok untuk present dengan mereka, berbanding dengan you rasa happy. You happy pagi tu, you rasa macam berlapang dada, you rasa macam tenang, dan you ready je nak buat apa. So you pergi present dengan hati yang seronok, say hi to them apa semua, dan you present daripada A, B, C sampai Z, habis TikTok, dan mereka terlopon tengok sambil senyum dan terus sign kontrak. Nampak tak? Berbeza. Sebab diorang boleh rasa presentation tu dengan rasa emosi you yang happy, emosi you yang bahagia, yang apa, welcome them, diorang terasa. Kan, diorang rasa benda tu. So nampak tak kat situ perbezaan dia? Okay, so bila kita nak buat sesuatu, biar dengan rasa happy, biar dengan rasa gembira, dan kita happy dengan apa yang kita buat. Macam Mama happy dengan apa yang Mama buat. Mama suka dengan apa yang Mama buat sekarang ni. Macam Mama buat bisnes ni, bisnes mereka. Mama memang suka sangat. Memang orang kata sepenuh hati, my passion. Macam tu. Tak sampai kata orang, yes Iza, tak sampai. So you deliver tu tak sampai, dia tak rasa kan. Dia tak rasa, dia nampak benda tu A sampai Z, tapi dia tak rasa jiwa you.
Macam dia rasa seolah dia ni tak minat ke nak buat projek ni. Macam tu kan. Macam tu juga dengan kita. Dengan kita, bila kita berniaga online, kita deal dengan orang bukan depan muka. Depan-depan, bukan macam kita berjumpa depan-depan face to face kan. Kita dalam WhatsApp. Jadi kalau kadang tu bila kita dalam keadaan yang tak tenang, kita akan WhatsApp orang dengan jiwa yang tak tenang. So orang boleh rasa. So bila kita WhatsApp orang, kita dengan seronok, so kita pun akan rasa, kita akan lawak-lawak dengan dia. Hi Mi, kita ada letak emoji seronok, emoji senyum, itu kita buat gelak-gelak kan. So dia boleh rasai walaupun dalam WhatsApp sahaja. So buat sikit voice note bagi dia dengar suara kita. Kita macam okey ya Miss, harga dia sekian-sekian macam ni. Tak apa, kalau Miss beli yang ni, nanti Mama bagilah hadiah. Boleh pilih nak hadiah mana. Macam tu. So dia rasa macam seronok je. Bestnya. Nampak kan? So selitkan sikit dengan voice note. Lagi best kalau Miss okey tak? Free tak? Kalau Mama call, boleh tak? Macam tu. Kalau Izzah nak call sekejap, boleh tak? Lagi senang nak sembang kan? Kata. Kalau dia okey, just call je. Lagi dia rasa touch dengan you kan? Customer ni, kalau you okey dengan dia double okey dengan kita. That is E yang keempat, emosi. So ada 4 E. Okay? So tadi enak yang pertama, Mama ulang enak kan. So enak ni jangan kita rasa selesa. Okey, bila kita dah capai satu kejayaan, kita letak pula target untuk capai apa lagi. So jangan rasa selesa kat sini. Macam contoh, you dah dapat 2 customer hari ni. Alah, dapat dah 2 customer hari ni, esok boleh dapatnya, relax lah kata. Jangan. Okey, you dah dapat 2 customer hari ni, buat lagi untuk dapat lagi customer esok pula ke malam ni pula. Macam tu. Okey, jangan rasa selesa dengan apa yang you ada sekarang. Tapi nak top up, upgrade. Okey, you dah capai A. You buat pula B punya plan untuk naik lagi daripada A. You dah dapat A, B, you nak pula C. You dapat C, you nak pula D, E pula. Macam tu. Okey, so jangan rasa enak. Bila you rasa enak, you rasa senang, saat itulah saat kejatuhan you. Serius Mama cakap. Okey? Bila you dah belajar A, dah belajar ilmu A, jangan stop dekat ilmu A. Pergi pula, tambah pula, cari pula, belajar pula ilmu B dan C. Okey? Share with your team B dan C. Okey? Tambah pula belajar C dan D. Macam tu. Kan? So jangan rasa selesa. Okey? Yang tadi yang kedua, ego. Buang sifat ego. Buang sifat rasa macam belagak, bodoh sombong, belagak. Okey, walaupun dah pandai, you pandai ilmu akademi, you tak pandai ilmu sistem ejen, you tak pandai ilmu sistem online. Berbeza akademi dengan sistem online, sistem ejen berbeza. So belajar. Tak salah you belajar, you dapat straight A pun tak salah kalau you belajar dengan orang tua ke orang muda pada you ke untuk sesuatu pelajaran yang baru. Tak salah, jangan ego. Okey, macam-macam lagi lah sifat ego ni kan. Ego tak nak terima pendapat orang semua kan. Okey, so buang sifat tu, ambil sifat yang baik. Okey, enteng. Jangan rasa mudah sangat. Jangan ambil mudah, jangan rasa mudah, jangan sambil lewa. Okey, ubah, buat betul-betul, buat sungguh-sungguh, buat sampai jadi, buat sampai habis, buat sampai jadi, buat sampai berjaya. Okey, dan tadi 4 emosi, Mama ada ulas 4 emosi. Kalau rasa down, kita biasa, normal tu rasa down tu. Kalau rasa down, okey, kadang-kadang macam Mama sendiri pernah lalui. Kadang-kadang bangun tu tak semena-mena rasa lemau, rasa down. So, apa Mama buat? Mama duduk relax sekejap, okey, cari something yang benda yang Mama boleh buat bagi Mama busy. Contoh buat iklan ke apa-apa, buat ayat ke apa-apa, buat nota ke, selama-lama Mama akan rasa okey. So cari something yang you boleh hilangkan rasa down tu. Okey, bila you rasa down juga, time tu lah juga ada orang WhatsApp, so elakkan reply dulu.
Okey, muhasabah diri dulu, zikir ke apa ke kan. So bagi lega sikit perasaan tu. Okey, jangan dalam emosi. Kita normal, kita manusia normal, tapi kena pandai hilangkan rasa tu dan timbulkan rasa happy tu. Okey, sebab orang yang berniaga macam kita ataupun you yang bekerja bekerja berhadapan dengan orang ramai, facing orang hari-hari, so you tak boleh ada sifat emosi macam ni. Okey, untuk orang kata kepribadian harian dengan berniaga sama saja sebenarnya. Kan kat situ ada tulis tadi 4 halangan perubahan dan kejayaan kan. So itulah dia keempat-empat. Okey, alhamdulillah Mama dah share dengan korang supaya sama-sama kita boleh muhasabah diri, supaya kita sama-sama boleh ubah diri dan berjaya, insya-Allah. Amin. Okey, terima kasih untuk siapa yang join Mama. Okey, thank you Mama atas perkongsian best sama-sama. So sekejap lagi pukul 9.30 kita ada coaching khas pula dengan master stokis kami. Okey, so tu sebab Mama awal sikit hari ini sebab sekejap lagi ada coaching pula. Nampak tak? Tambah lagi ilmu ni. Tambah lagi ilmu. 9.30 korang nak tambah lagi ilmu. Ini dah share ilmu dengan korang. 9.30 korang nak tambah lagi ilmu. Nampak? Jangan ego, jangan berlagak, tambahlah ilmu. Okey, so terima kasih banyak-banyak semua. Okey, Mama doakan siapa yang join live Mama hari ni dan ada dalam live Mama hari ni, Mama doakan semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan korang semua. Amin, amin, insya-Allah. Okey, dan kalau Mama ada buat silap salah, Mama minta maaf. Okey, so kita jumpa lagi esok, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi esok dengan perkongsian yang baru pula. Kalau ada request nak apa-apa, request nak topik live, kan, kalau ada request nak topik live, boleh je bagi tahu Mama. InsyaAllah kalau Mama boleh buat topik tu, insyaAllah Mama akan buat. Okay, so jumpa lagi esok. Fatimah Imam, maaf Mama baru join dah habis. Okay, tak apa. Imam boleh tengok balik nanti 9.30 kita jumpa dalam live Mami Naza. Okay, dah boleh join sekejap lagi. Yeay. Dia punya susah hati lah. Siap kira jam 7.26, masih lagi pending approval. Mama baca dia punya susah hati lah. Kan, itu tandanya orang nak berjaya, sebab dia nak sangat join. Sekejap lagi dia tak ada, kita pergi lumut, kita pukul dia. Okay, okay, so terima kasih banyak-banyak semua. Untuk tim Mama I Am Super Power, kita jumpa sekejap lagi pukul 9.30 malam. Dan yang lain kita jumpa lagi esok. Okey, harap jadilah Mak esok tak pernah dapat join lagi. Esok apa pula sekejap lagi. Okey, okey. So, Assalamualaikum dan terima kasih semua. Selamat malam.